Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin di dalam siri yang ke-59, iaitulah Kitabul Hajj, bab wujubil haji wa fadlih, bab kewajiban mengerjakan haji dan fadilat kelebihannya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah telah membawa dalam bab ini ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ali Imran 97. Maksudnya Allah mewajibkan ke atas semua manusia melakukan ibadat haji ke Baitullahil Haram, iaitu kepada orang yang mampu untuk pergi ke sana. Orang yang mampu kena pergi. Wa man kafara, siapa yang engkar, tak mau pergi, dah ada duit dah, tak mau pergi, maka sungguhnya Allah Maha Kaya daripada sekalian alam. Tuhan ungkit di sini, aku tak perlu pada kamu. Aku suruh kamu mari haji ni nak beri kelebihan yang besar pada kamu. Jadi kalau kita tak nak pergi, mana beratlah keadaan kita. Jadi ayat Quran ini, walillahi 'alan nas, diturunkan pada tahun 9 Hijrah. Ini khilaf di kalangan ulama Islam. Ayat ini, walillahi 'alan nas, keperluan haji ini turun pada tahun 9 Hijrah. Dinamakan dengan Amul Wufud, tahun kedatangan delegasi ke Madinah, mari jumpa Nabi SAW. Tapi walaupun turun tahun 9, kewajipan ini Nabi tak pergi. Apa sebab dia tak pergi? Ini adakah ini dalil boleh menangguhkan haji ke macam mana? Nabi tak pergi itu sebab orang kafir pergi mengerjakan haji. Orang kafir ni perangai dia pelik. Dia kerja haji, dia bila nak tawaf, dia kata baju kita ni maksiat lah, baju maksiat, pergi sana sini. Jadi tak pernah sabar nak tawaf dengan baju maksiat. Habis dia buang semua baju, dia berjalan gitu, tak ada baju, macam budak-budak. Lepas tu dia baca syair pula, al-yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu, hari ni nampak setengah atau nampak semua, mana-mana yang nampak aku tak halal siapa tengok. Ini cerdik orang jahiliah punya mikir. Mungkin buka baju apa, tak mahu orang tengok. Dia buka baju, dia bersyair pula. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hantar tahun yang ke-9 Sayyidina Abu Bakar pergi mengerjakan haji dan mengisytiharkan. Sayyidina Ali dihantar sekali Sayyidina Abu Bakar untuk mengisytiharkan ala la yahujju ba'da hadzal 'am musyrik. Lepas tahun ni orang kafir tak boleh masuk, tak boleh mari haji dah. Maka tahun 9 diisytiharkan, orang kafir tak dapat visa lagi. Tahun 10 Nabi kita pergi haji kerana Mekah dah bersih. Ini dalil tidak menunjukkan bahawa Nabi menangguhkan haji lah, kerana ada sebab illah tersendiri, maka Nabi kita tak pergi. Adapun ayat Al-Baqarah 196, wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Ini fardul itmam, fardu apabila orang tu niat haji, walaupun niat umrah, walaupun sunat, dia kena sempurnakan. Tak boleh nak cuk, tak boleh. Contohnya orang ni nak umrah sunat, dia pergi saja aku mengerjakan umrah lillahi ta'ala, balik-balik rumah dia tak mahu, aku penat, tarik balik lah, tak boleh tarik balik. Selagi mu tak pergi tawaf, tak sa'i, tak tahallul, tak bercukur, ihram dalam tu lah. Buka tak buka baju pun ihram. Ini dia panggil haji dengan umrah ni masuk mudah, keluar payah. Niat masuk haji, masuk umrah, tapi nak keluar lah, mau kena pergi tawaf, kena pergi sa'i, kena cukur dan syarat-syarat yang lain. Kalau untuk umrah 3 tu lah, kalau haji banyak lagi lah. Maka ini cerita
Jadi kita faham daripada ayat ini permulaan iftida' al-fard iaitulah tahun 9, tapi ayat yang kedua tadi wa atimul hajja wal umrata tu surah Al-Baqarah 196 ini fardul itmam. Bila orang buat haji umrah dia kena sempurna walaupun sunat. Ini jadi fardul itmam ini di ayat ini turun pada tahun 6 Hijrah. Tahun yang ke-6 Hijrah. Maka ada setengah mazhab, contohnya dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan oleh kerana fardu haji tahun 6, Nabi tak pergi sampai 10, maka boleh menangguhkan haji. Cerita bab tangguh haji ni alhamdulillah kita telah hurai panjang dalam kitab dosa-dosa besar yang ke berapa hari tu? Tengok dalam kitab kita dosa besar yang ke yang larangan daripada menangguhkan haji. Dosa besar yang ke-7. Tengok dalam kitab dosa besar yang ke-7. Saya sudah hurai panjang, tidak berhaji bagi mereka yang mampu. Mau buat rumah boleh, beli kereta boleh, buat pergi sana sini boleh, merang seluruh dunia boleh, haji tak pergi. Ini dosa. Dalam ayat ini menyebut kepada kita man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Orang yang mampu di sini ada beberapa perkara. Yang pertama, mampu diri dia, mampu keuangan, maka wajib dia kena pergi sendiri. Itu mampu. Kalau tak mampu dari sudut keuangan, tak ada duit dia ni, gagah perkasa orangnya. Kalau seekor kambing tu dia boleh makan seorang dia ya, contohnya gagahnya kuat, tapi duit tak ada, maka tak wajib dia pergi haji. Tapi kalau dia duit ada, tubuh pula kena stroke, sehat tak sehat, apa jadi? Maka orang ni dia kena upah orang badal haji, ganti daripada dia. Oleh kerana dia tak boleh pergi. Kalau orang ni duit ada tapi sakit, cuma doktor kata orang ni sakit tapi ada harapan sembuh, lah dia kena tangguh dulu, tunggu sehingga dia sembuh baru dia pergi haji. Kalau confirm tak sembuh dah, barulah dia boleh upah orang. Jadi selagi dia sihat, selagi ada harapan nak sembuh, tak boleh upah orang. Jadi ingatlah dia punya kaedah ni. Itu dia panggil ayat, huraian kepada ayat. Kita masuk kepada hadis yang pertama, iaitu hadis yang ke-1271. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan muttafaqun alaih. Maksudnya Islam didirikan di atas 5 perkara, 5 rukun asas yang besar. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, itu makna bersaksi. Dan bersaksi wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua mendirikan salat, menunaikan zakat, yang keempat mengerjakan haji di Baitullah, yang kelima berpuasa di bulan Ramadan. Jadi susunan tertib tu ada depan belakang. Jadi haji ini termasuk dalam rukun. Cukuplah lengkap ayat Quran sebagai dalil, kemudian hadis Nabi muttafaqun sebagai dalil. Dalil yang kedua. Kemudian hadis yang seterusnya 1272 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ya ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Faqala rajulun akulla amin ya Rasulullah, akulla amin ya Rasulullah, fasakata hatta qalaha salasan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum. Thumma qala zaruni ma taraktukum fama halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Fa iza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa iza nahaitukum an syai'in fad'u, rawahu Muslim. Maksudnya Abu Hurairah mencerita kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, menyampaikan ucapan kepada sahabat-sahabat. Nabi kata apa? Ya ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya Allah farada alaikumul hajj, telah mewajibkan ke atas kamu semua mengerjakan ibadat haji. Fahujju, hendaklah kamu pergi. Allah dah perintah kamu haji, kena pergi.
Kemudian ada seorang laki-laki bangun bertanya. Dalam riwayat lain menyebut laki-laki ini namanya Al-Aqra' bin Habis. Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu, dia tanya. Dia kata, apakah setiap tahun Rasulullah kena pergi haji? Setiap tahun kau nak haji ni? Dia duduk di Mekah, sedap lah tanya. Atau duduk Madinah. Kalau kita orang Malaysia ni berat. Kemudian orang itu menyoalnya sampai 3 kali. Nabi duduk diam, tak jawab. Dia ulang 3 kali. Apa jadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau qultu na'am la wajabat." Nabi kata, kalau aku kata ya, nascaya ibadat haji menjadi wajib setiap tahun, wala mastata'tum, kamu tak akan mampu buat. Nabi kata, maka Nabi kita pun larang. Nabi kata apa? Jaruni ma taraktukum. Tinggalkan aku, jangan tanya apa-apa yang aku tak cerita. Jangan duk tanya banyak. Allahu akbar. Apa yang aku tak sebut jangan tanya. Bahawasanya yang menyebabkan rusaknya, binasanya orang-orang dahulu daripada kamu sebab terlampau banyak soal nabi-nabi mereka. Bila soal banyak tak mampu nak buat, dia menyalahi pula. Jangan tanya, Nabi kata. Maka dari itu, apabila saya merintahkan kepada kamu suatu perkara, lakukanlah semampu yang mungkin. Nabi kata apa ni? Apabila aku suruh, buat setakat kamu mampu. Wa iza nahaitukum, kalau aku larang, berhenti. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi larangan di sini, dalam hadis ini kita faham Nabi kita marah pada sahabat bertanya benda yang Nabi tak beritahu. Maka di sini telah dibahaskan oleh para ulama, larangan ini khusus di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Sebab apa? Kalau orang tanya, Nabi bila turun wahyu memberi jawapan jadi berat. Hak tak tanya. Nabi kata jangan tanya banyak. Kalau tanya turun wahyu lagi susah. Sebagaimana cerita Baqarah Nabi Musa. Ingat tak? Tanya juga akhirnya hampir-hampir tak boleh nak sembelih lembu. Coba kalau dia tanya Nabi Musa izbahu Baqarah, klik sembelih lembu. Dia balik rumah, dia ambil lembu mana-mana yang dia ada, sembelih, selesai masalah. Mari tanya lagi warna apa, jantan betul. Jadi akhirnya hampir tak boleh nak sembelih lembu. Jadi sama juga Nabi kita jangan tanya. Cuma bila lepas Nabi kita wafat sallallahu alaihi wasallam, tak timbul lagi lah masalah, tak boleh tanya. Cuma atas ustaz lah, kalau anak murid ni banyak sangat menanya, pening kepala, di waktu biar fatwa lama dia tu. Ingat ada fatwa lama-lama dulu kan? Pasal anak tok guru ni sibuk sangat, anak murid dia tanya banyak sangat, dia waktu biar fatwa, dia kata bermula orang yang banyak bertanya itu kuranglah imannya. Anak murid pun senyap, tak tanya. Nak tanya kurang iman. Tak faham pun tak tanya juga akhirnya kan. Pasal itulah bila tok guru lepas mengajarannya, faham ustaz. Siapa faham? Ustaz yang faham, dia tak faham juga. Ini jadi masalah kita dah. Jadi perbahasan tentang larangan bertanya ini bila setakat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila zaman kita ini boleh tanya, tapi tanya biar berpada. Ada setengah orang ni tanya pelik sangat pun susah juga. Ikut keadaan lah kan. Adab belajar, kita kena belajar pula. Jadi jelaslah kepada kita di sini, iaitulah tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang daripada bertanya pada waktu dia. Cuma apa yang kita faham dalam hadis ini, 2 perkara. Yang pertama, bila Nabi suruh, kita kena buat semampu yang mungkin. Buat usaha, buat setakat mana boleh. Tapi kalau larang, tak ada negosiasi, tidak ada perundingan. Nabi kata apa aku larang, tinggal. Nabi tak sebut dalam hadis ini, tinggallah semampu yang kamu ada. Dia tak kata, tapi nak suruh buat, itu dia panggil rahmat. Kalau Nabi kata, mu kena buat, mampu tak mampu kena buat, berat kita. Tapi kalau kata, hak tinggal ni mudah. Cuma kita yang buat payah nak tinggal. Payah tak payah nak tinggal? Allahu Akbar, Tuhan yang tahu. Kadang-kadang benda simple, benda kecil, haram, tak boleh tinggal. Tuan-tuan tahulah benda berapanya, payah sangat nak tinggal. Ada? Ngaji tu kok, cerita, Allahu Akbar, tak masuk-masuk dalam kepala. La ilaha illallah. Habis kita. Hadis yang seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal qala imanu billah wa rasulih.
Qila summa maza? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qila summa maza? Qala hajjun mabrur. Muttafaqun alaih. Al-mabrur huwa alladhi la yartaqibu sahibu fihi ma'siyah. Abu Hurairah kata, orang mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, manakah amalan yang paling afdal?" Amalan mana yang paling afdal? Jadi sedap soalan dia ni, mari tanya. Nabi kata beriman pada Allah dan Rasul. Kemudian dia tanya lagi, yang mana pula? Nabi kata jihadun fi sabilillah. Kemudian apa pula? Nabi kata hajjun mabrur. Makna mabrur itu berarti ialah orang yang mengerjakan haji itu tidak melakukan sebarang maksiat di dalam ibadah haji. Ni pergi haji buat maksiat. Allahu Akbar. Tengah duduk pakai ihram, ngumpat orang. Maksiat ke tidak? Maksiat. Duduk di Arafah, tuan-tuan. Di Arafah ia menyedihkan hati. Waktu wukuf tengah hari seokok. Lepas tu anak tegur seorang pakcik. Pakcik duduk mana ni? Arafah. Arafah ni tempat apa? Tempat orang menerima nafahatul rahmah. Allah Ta'ala turunkan rahmat penuh pada hari Arafah. Kita duduk seokok sini. Saya kata malang lah, orang lain pergi haji, pergi cari haji mabrur, pakcik mari cari haji Malboro kat sini. Marah dia. Dia kata tak boleh marah, mesti haji. Kalau marah batal haji, apa ni, hilang pahala haji pula. Tak boleh haji mabrur. Boleh haji Malboro pakai direct selalu dah. Berat. Kalau tak ada motivasi betul-betul, memang ramai haji Malboro daripada haji mabrur. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Ramai orang pergi haji berpuluh ribu. Malaysia hak rasmi 27,000. Hak kota tambahan lagi 40,000 mungkin. Tapi wallahu alam, yang betul-betul buat, yang Tuhan terima bukan kerja kita. Itu bukan kuasa kita. Kalau kita cakap orang ni Tuhan terima lah, berdusta, bohong. Cuma dari segi zahirnya nampak orang duduk zikir, dia duduk ngumpat orang. Orang duduk menangis doa, dia duduk sawakok. Ini jelas lah nak kata apa. Tapi walau macam mana kita serah kepada Allah. Allah Ta'ala yang maha berkuasa, dia nak terima, terimalah. Jadi tingkatan, kita tengok dalam hadis ini ada tingkatan dia. Sebab apa? Nabi SAW dia jawab mengikut keadaan orang itu. Dia jawab mengikut keadaan orang. Maknanya orang ni tengok iman dia lemah, Nabi kata yang paling afdal kali beriman. Kemudian apa, tak apa nak jihad, jawab dengan jihad. Kemudian kurang nak pergi haji, Nabi. Jadi jawapan-jawapan tu mengikut keadaan. Ada orang tanya, apa amalan yang paling afdal? Birrul walidain, jaga mak ayah. Sebab orang ni ada mak ayah. Nabi tengok, maka itu dia panggil, kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi jawapan satu benda itu berbeza orang. Sebab apa? Berbeza keadaan. Pakcik ni tak ada dah mak ayah, mati lama dah. Kita mari tanya, dia mari tanya, kita kata amalan yang paling afdal jaga dua ibu bapa. Mana ada lagi mak ayah dia mati dah. Jadi kita beri pada benda lain. Salatun fi awali waktu, ada juga jawapan. Salat di awal waktu. Tua dah. Apa benda lagi nak? Salat awal waktu. Orang nak azan mari masjid dah. Alhamdulillah. Jadi jawapan-jawapan tengok kepada keadaan tu cantik. Jadi kata di para ulama, haji mabrur ni apa dia, apa ni kriteria dia? Yang pertama sekali, haji mabrur, syarat nak dapat haji mabrur yang pertama, an yakuna khalisan lillah. Buat haji ikhlas kerana Allah. Bukan pergi nak tunjuk ke orang, bukan pergi nak tunjuk kaya, bukan pergi nak main apa ni haji Malboro lah. Ikhlas kerana Allah. Bukan riak, bukan apa. Yang kedua, an yakuna al-hajj ala sifati hajjin nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat haji mengikut sifat yang telah Nabi lakukan. Sebab Nabi kita telah sabda, khuzu anni manasikakum, ambillah haji, amalan haji kamu mengikut apa yang aku buat. Hari ni ramai orang reka cerita sendiri haji. Ramai. Nabi kita daripada Arafah pergi Muzdalifah. Daripada Muzdalifah pergi ke Mina. Daripada Mina melontar baru pergi ke Mekah. Hari ni dia panggil haji ekspres. Haji shortcut. Orang kaya-kaya. Daripada Arafah dia tak pergi Muzdalifah, tak pergi Mina, dia direct balik ke Mekah. Relax, duduk di hotel besar-besar, makan kenyang-kenyang,
pergi tawaf, ujung malam kan pergi Muzdalifah, sambil-sambil mengantuk dah. Wallahu alam. Kita serah pada Allah Taala, tapi tak mengikut peraturan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam lah cerita gini. Syarat yang ketiga, an yakuna min malil mubah, daripada harta yang halal. Kalau harta saham-saham yang tak rasmi, yang tak patuh syariah tu, bersihkan dulu. Duit-duit rasuah jangan ambil, jangan pergi haji. Oh, saya tak ada duit rasuah ustaz. Habis duit yang saya dapat ni semua tip belaka. Mana ada orang cerdik pergi ke pejabat kita, oleh kerana awak ni bantu saya banyak, saya bagi 10,000 lillahi ta'ala rasuah pada awak. Ada orang pergi macam tu? Tak ada dah. Dia mari oleh kerana awak ni tolong saya banyak, lillah saya tolong awak ni duit kopi ke, duit tip ke, duit apa benda. Tak ada rasuah. Ya, kena ingat. Kita dah khutbah panjang hari itu tentang perbezaan di antara rasuah dengan hadiah. Kena ingat. Jangan duit menipu orang ke, duit riba ke, duit rasuah ke, duit apa-apa yang saham-saham yang tak halal, jangan guna. Sebab itulah kata di ahli syair ni, syair ni cantik ni, iza hajajta bimalin asluhu suhtun fama hajajta walakin hajjatil iru. Dia kata apa? Kalau kamu pergi haji dengan harta yang tidak halal, mu tak pergi haji, tapi yang pergi hajinya unta yang kamu naik. Zaman tu orang naik unta, zaman sekarang ni bah lah pergi haji, mu tak pergi haji juga. Allahu Akbar. Syarat yang keempat, iaitulah menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada rafas. Dalam hadis kita akan sebut nanti, iaitulah hadis yang ke 1274, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuhu, muttafaqun alaih. Siapa yang mengerjakan haji dan dia tidak melakukan rafas. Apa dia rafas? Perkara yang berkait dengan wanita. Bincang dengan isteri dia pun tak boleh. Dalam ihram, la. Saya kadang-kadang banyak juga menegur jemaah haji ni, bila lepas dia pergi melontar Jamrah Aqabah, dia buka ihram. Itu dia panggil tahallul awal. Bermakna dia masih lagi dalam ihram. Tahallul awal tu masih dalam ihram. Duduk di Mina tu bercakap tentang perempuan, oh kita 2 hari lagi balik ke? Lah, kamu masih dalam ihram, ingat. Ini masih lagi rafas. Perkara rafas masih lagi dalam larangan. Kena ingat para jemaah haji, jangan duduk seronok-seronok. Walam yafsuq, tidak mengerjakan dosa besar atau kecil berulang kali, jangan. Istilah okok termasuklah. Raja'a ka yaumi waladat ummuhu, dia akan kembali daripada dosa dia seperti mana ia dilahirkan oleh ibunya, yakni tidak ada dosa dalam dirinya sama sekali, muttafaqun alaih. Jadi ini syarat yang keempat, jauhkan diri daripada rafas, fusuk dan jidal. Apa makna jidal? Tuhan sebut dalam Quran, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa dia buat haji, jangan rafas, main bak perempuan, jangan fusuk, jangan buat benda tak baik, termasuklah mengumpat orang, maki orang, apa benda, ambil hak orang. Wala jidal, jangan berbantah. Sehingga setengah ulama mengatakan dalam bab ilmu pun tak boleh bantah dalam bab haji. Allahu Akbar. Jadi sampai begitu sekali, jangan duk berdusta, jangan duk tengok orang perempuan, jangan macam-macam lah ada. Allahu Akbar. Tengok di sini hadis yang seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala al umratu ila al umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Sabda Nabi maksudnya satu umrah kepada umrah yang berikutnya. Ini kena tanda, umrah kepada umrah. Maksudnya kita pergi umrah tahun ni, tahun depan pergi umrah pula. Bukan pergi umrah pagi ni, pergi umrah petang ni. Itu umrah orang Melayu. Dia ulang umrah. Kalau lagi tak cukup 7 kali, demam pun kena pergi juga. Sebab takut balik orang tanya, awak pergi haji berapa kali umrah? Cukup tak cukup 7? Tak cukup? Masalah. Mundur di Madinah 8 hari, cukup tak 40 waktu? Tak cukup? Masalah. Boleh jadi harta. Orang kampung buat gimmick, buat spekulasi pula. Dia kata harta dia tu masalah kali. Macam mana orang pergi umrah, orang pergi haji boleh umrah 7 kali,
Orang duduk Madinah 40 waktu dia tak cukup. Oleh kerana dia takut, dia kejar. Bukan kerana ikhlas dah tu. Kerana nak jaga image. Takut orang kata. Jangan. Jadi kita nak al-umratu ila al-umrati. Man umrah pada umrah. Macam hadis lain Nabi kata al-jum'atu ila al-jum'ati. Semaya Jumaat hari ni, lepas tu kita buat dosa-dosa kecil, mari Jumaat minggu depan kita salat, hilang dosa. Ramadan ila Ramadan. Ramadan tahun ni, Ramadan tahun depan, hilang dosa. Umratun ila umratin. Umrah tahun ni dengan umrah 4 tahun, 5 tahun lagi, 10 tahun kita lagi, hapus dosa. Enaknya bukan umrah pagi petang, umrah ulangan. Setiap tahun kita pergi umrah. Baru cantik. Wal hajjul mabrur. Umrah, satu umrah pada umrah yang berikut adalah menjadi penghapus dosa dalam waktu antara keduanya. Sedang haji mabrur tidak ada balasan bagi yang melakukannya melainkan syurga. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang seterusnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah naral jihad afdalul amal, naral jihad afdalul amal, afala nujahid, qal lakin afdalul jihad hajjun mabrur, rawahul Bukhari. Aisyah kata, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kita mengetahui bahawa jihad adalah seutama-utama, seafdal-afdal amalan jihad. Maka dari itu, apakah kami kaum wanita boleh berjihad? Jadi Aisyah nak ambil amalan yang afdal, yang hebat. Dia nak pergi jihad. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi kamu kaum wanita, sebaik-baik jihad ialah haji mabrur. Tulis sini. Ini khas untuk wanita. Orang laki-laki lah, sebaik-baik amalan dia berjihad fi sabilillah, menegakkan agama Allah. Pasal itulah Hana kadang-kadang bila orang laki-laki mengamuk di Mekah, komplain sana komplain sini, kata awak ni jihad, awak mati bawa senjata pergi di perang. Ini jihad perempuan. Kalau setakat jihad perempuan pun awak tak boleh sabar, malu orang perempuan tak komplain, dia pula lebih-lebih komplain. Ini jihad orang perempuan. Jadi jihad orang perempuan apa dia? Afdalul jihad haji mabrur bagi orang perempuan. Bagi laki-laki haji mabrur ni satu jihad, tapi jihad yang besar iaitulah fi sabilillah. Allahu akbar. Wa anha, wa an Aisyah lagi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin akthar min an ya'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah, rawahu Muslim. Hadis ini maksudnya tiada suatu hari pun yang di situ Allah Subhanahu wa taala memerdekakan ramai hambanya daripada api neraka daripada hari Arafah. Ini hadis ini riwayat Muslim. Hadis ini hari Arafah, merdeka api neraka. Malam yang paling ramai malam Lailatul Qadar. Pasal itulah ulama duduk bahas mana lebih afdal, malam 10 akhir Ramadan dengan 10 awal Zulhijjah, 10 hari. Jawabnya hari 10 awal Zulhijjah. Kita dah hurai dalam khutbah yang lepas, mungkin dalam khutbah yang akan datang akan maklum lagi. Tapi dari sudut malam 10 akhir. Jadi malanglah, sayang sangatlah orang duduk di Arafah tak dapat ibadat yang berat besar ini, cukup besar. Kalau tuan-tuan tengok dalam website ataupun blog Abu Anas Madani itu, Ana dah letak di situ beberapa nukilan tulisan tentang hari Arafah. Jadi orang yang suka baca boleh baca. Kita nak ceramah di sini pun masa kita terhad, kita nak habiskan muqarrar kita ni. Allahu akbar. Kelebihan hari Arafah cukup besar. Hari Arafah ni Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmat, nafahat pada hari tersebut. Orang yang duduk di Arafah mendapat kelebihan yang besar. Nabi kata apa?
Allah berfirman pada malaikat, ya malaikat, unzuru ila ibadi. Tengok pada hamba-hamba aku yang berada di bumi Arafah. Tengok. Ma arada haula, dia nak apa? Mari ke Arafah. Di petang hari Arafah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, tengah orang ramai duduk gini, Nabi kata, ya Bilal astansitin nas. Hei Bilal, suruh orang diam. Orang diam. Nabi nak kata apa? Nabi beritahu pada petang hari Arafah bahawa Allah SWT telah berfirman pada hari itu, Allah telah memberi keampunan, asyhidu anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah para malaikat, aku telah memberi keampunan kepada orang yang berada di bumi Arafah pada hari ini. Kita nak apa lagi? Pasal itulah jemaah yang pergi sekali dengan anak, beberapa hari sebelum pergi Arafah, kita akan bagi motivasi sungguh-sungguh. Biarlah dia orang ini beribadat dalam masa 5 jam setengah, 330 minit waktu untuk wukuf itu kita guna semaksimal yang mungkin. Guna betul-betul ibadat, munajat, berzikir, bertaubat, cukup. Biarlah hari Arafah hari yang paling banyak kita mencurahkan air mata. Kenapa? Para ulama, orang-orang yang saleh di zaman dulu, bila mari petang hari Arafah, waktu tu mereka akan menangis teresa-esa. Bila orang tanya, kenapa Tuan Syekh menangis pada waktu ini? Dia kata, aku bimbang. Kalau orang lain berangkat ke Arafah, daripada Arafah nak pergi ke Muzdalifah, tiba-tiba terdengar suara, aku ampun semua orang di Arafah kecuali aku seorang, maka orang itulah aku. Tengok, orang saleh dia tuduh diri dia. Tapi zaman kita hari ni tak, kalau kata ada seorang tak diampun, tak mengaku kita sendiri. Jadi kebimbangan duduk di Arafah itu, takut kita tidak mendapat keampunan Allah, maka mereka duduk dalam keadaan cemas. 330 minit satu masa yang cukup. Coba tengok dalam rakaman yang lepas-lepas, anak tulis buat satu ceramah, tajuk dianya Rehlah Haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah cerita bagaimana suasana, nak tengok balik view, nak tengok balik bagaimana suasana orang bersama dengan Rasulullah pada hari Arafah. Allahu akbar, cantiklah. Wa ani ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala umratun fi ramadan ta'dilu hajjatan aw hajjatan ma'i. Muttafaqun alaih. Maksudnya mengerjakan umrah dalam bulan Ramadan itu menyamai pahalanya dengan sekali haji ataupun sekali haji bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia nak dapat pahala haji bersama Rasulullah, pergi umrah bulan Ramadan. Oi, orang ramai. Itulah haji. Mahal, memanglah nak dapat haji, bukan satu benda yang murah. Daftar cepat-cepat, pergi haji di bulan Ramadan, hajjatan ma'i. Nabi kata dapat pahala haji bersama dengan aku. Allahu akbar. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhu anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna faridatallahi ala ibadihi fil hajj adrakat abi shaykhan kabira la yasbutu ala rahilati afa hujju anhu qala na'am muttafaqun alaih. Kata di Ibn Abbas, ada seorang wanita datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban Allah ke atas hamba-hambanya berhubung dengan ibadat haji telah sampai, tapi sampai waktunya bapa saya seorang tua yang sudah lanjut usia, tak boleh naik kenderaan, tak lekat, letak atas unta jatuh dia, tak boleh nak berjalan jauh. Boleh ke tidak saya mengerjakan haji untuknya, untuk ayah dia? Yakni saya mengerjakan ibadat haji sedang pahala ayah yang milik. Nabi kita jawab sallallahu alaihi wasallam, na'am, boleh. Ini ayat yang hadis yang pertama muttafaqun alaih. Ini hadis perempuan ini satu soalan. Kemudian hadis yang kedua, wa an Laqit ibn Amir radhiyallahu anhu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna abi shaykhun kabir la yastati'u al-hajj wala al-umrah wala az-za'n qala hujja an abik wa'tamir.
Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Kata dilaqit, dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tanya, "Wahai Rasulullah, ayahku seorang yang sudah tua lanjut usia." Tua dah ayah dia. Dia tidak dapat mengerjakan haji dan tidak dapat melakukan umrah, serta tidak kuasa nak musafir jauh. Bagaimanakah keadaannya itu? Maka Nabi jawab, "Hujja an abik wa atamir." Buatlah haji untuk ayah kamu dan lakukan umrah untuk dia. Jadi dua hadis ini menceritakan kepada kita. Hadis yang pertama tadi orang perempuan tanya. Hadis yang kedua laki-laki tanya. Maka di sini menjadi dalil kepada yang pertama, bila orang ni tak mampu nak pergi haji, maka boleh orang lain tolong ganti bagi pihak dia. Pengganti tak syarat kalau orang laki-laki mesti laki-laki, tak. Contohnya orang ni perempuan, dia nak hajikan untuk ayah dia, boleh. Orang laki-laki nak haji untuk orang perempuan, laki-laki nak haji untuk mak dia, boleh. Tidak kata kalau haji mesti laki-laki, perempuan mesti perempuan, tidak syarat. Ini di antara fiqhul hadis yang kita nak. Jadi haji boleh tukar perempuan dengan perempuan, laki-laki ataupun laki-laki bagi perempuan, perempuan untuk laki-laki, tidak menjadi masalah. Yang kita nak tambah di sini iaitulah tentang apa tadi? Syarat yang pertamanya, anak ni mesti melakukan haji. Contohnya tahun ni kita pergi haji, tahun depan baru kita boleh buat untuk ayah kita, untuk mak. Jangan pergi tahun ni ambil semua. Saja aku mengerjakan haji untuk saya, untuk ayah saya, untuk mak saya, untuk lah. Haji bekas dia satu je. Sekali pergi seorang je boleh buat. Oh, kalau haji boleh buat 10 orang, 100 orang, kaya lah kita. Kita ambil badan haji seorang 2,000, seorang 3,000, kena 10-100 orang, berapa ratus ribu setahun. Masuk kampung lah kita gepenya. Bagi saya lah buat haji, saya baca Quran lagi, banyak tak? Seorang-seorang, 1 tahun seorang yang boleh buat. Jangan salah kira pula. Kalau tidak, dia kata banyak boleh duit. Jangan, boleh sekali je haji. Habislah cerita haji untuk orang lain. Umrah sama juga. Cuma umrah tak apalah, kita buat hari ni untuk kita, esok untuk ayah, lusa untuk mak, boleh tak. Tapi haji oleh kerana setahun satu, tahun depan lah pula kena buat. Itu haji untuk orang lain, dia panggil badal haji. Wa anis Sa'ib ibn Yazid qala hujjabi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' wa ana ibnu 7 sinin, rawahul Bukhari. Kata di Sa'ib bin Yazid, saya dibawa mengerjakan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hajjatul wada' tahun yang ke-10. Ketika itu saya berumur 7 tahun. Umur 7 tahun. Jadi ini haji kanak-kanak. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiya rakban birrauha. Faqala manil qaum? Qalu al-muslimun. Qalu man anta? Qala Rasulullah. Farafa'at imra'atun sabiyan. Faqala ali hadza hajjun? Qala na'am walaki ajrun. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu sekumpulan para penunggang kenderaan. Jadi sekumpulan orang naik unta, jumpa Nabi tengah jalan di Ar-Rauha, nama tempat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, siapa kamu? Siapa ni rombongan ni? Mereka menjawab, kami kaum muslimin nak pergi haji. Mereka pun tanya, man anta? Siapa pula tuan? Nabi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dengar Rasulullah, seorang perempuan, ibu mengangkat baby, anak kecil, diangkat. Dia kata, ya Rasulullah, anak ini boleh buat haji? Boleh tak saya hajikan budak ni? Jawab, dapat pahala ke tidak? Nabi kata, na'am, boleh pahala, walaki ajrun. Mu buat haji untuk anak kamu, kamu yang dapat pahala.
budak tu boleh apa? Tak dapatlah, dia budak kecil. Maka di sini dia panggil haji kanak-kanak. Jadi boleh kita bawa dalam dua haji ni, iaitulah haji untuk kanak-kanak boleh. Jadi kalau budak ni boleh niat sendiri, dia niat. Kalau dia tak boleh niat sendiri, bapak dia ke mak dia ke niat bagi pihak anak tu. Jadi bolehlah kita bawa haji. Boleh bawa anak pergi umrah, haji kanak-kanak. Allahu Akbar. Jadi masalah haji kanak-kanak ni panjang cerita dia. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajja ala rahlin wa kanat zamilatahu, rawahu Bukhari. Dari Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadat haji di atas kenderaan dan unta itu ada muatan bilik beliau. Jadi Nabi kita tawaduk, dia naik unta, naik himar, kenderaan dia. Boleh Nabi kita, boleh kita naik kenderaan, maksudnya nak pergi haji boleh naik kenderaan. Hari ni orang tak naik unta, naik kapal terbang. Ada, kita kena ingat, ada setengah orang nak pergi haji, dia tak boleh nak naik kapal terbang pun tak mampu dengan ekonomi kelas, sempit. Dia kena naik business class, first class, tak apa. Dia kaya, bayarlah 100,000 pun. Ini setengah orang dok, dia kata, oh, lah dia tu nak naik pergi. Dah dia kaya, dia tak pernah naik kereta kapal terbang kecil-kecil ni. Tak jadi kesalahan. Kata ulama, istita'ah, kemampuan orang itu ikut keadaan dia. Jangan kita marah, oh dia nak pergi haji pun jugalah. Bukan soal dia ada duit. Kita tak ada duit, ni naik lah apa yang ada tu. Wa ani ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kanat ukazun wa majinnatun wa zulmajaz aswaqan fil jahiliyah fata'assamu an yattajiru fil mawasim fanazalat laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Al-Baqarah 198 fi mawasimil hajj, rawahul Bukhari. Jadi kata di Ibn Abbas, ukaz, majinnah, zulmajaz adalah merupakan pasar-pasar di zaman jahiliyah. Jadi pasar nama-nama kedai lah. Lalu orang-orang yang sama merasakan akan memperoleh dosa jikalau berdagang pada musim pasaran itu. Jadi mereka ni biasa duduk buat jual beli pada musim haji. Bila masuk Islam, kebetulan musim ni musim haji juga. Jadi nak pergi meniaga, dia kata, kita ni macam jahiliyah pula pergi Mekah meniaga. Maka turun ayat Quran ini, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, tidak ada dosanya atas kamu semua jikalau kamu semua mencari rezeki daripada Tuhan kamu. Jadi Allah kata tak berdosa. Jadi boleh kita pergi Mekah berniaga, boleh. Dalam ayat lain disebut liyashhadu manafi'alahum, supaya kamu mendapat manfaat. Jadi ulama mengatakan manfaat yang paling besar manfaat akhirat. Tapi kalau kita ambil manfaat dunia, berniaga tak jadi salah. Jadi pasal itulah hadis ni riwayat Bukhari, jadi tidak jadi kesalahan bagi kamu berniaga pada musim haji. Jadi siapa yang berniaga musim haji tak jadi salah. Jemaah haji kita ni kadang-kadang dia silap faham. Nak pergi Mekah tak berani bawa kad bisnes. Orang kata nak pergi berniaga sini, dah. Kad ini satu wasilah, cara perniagaan. Bila jumpa orang berkenalan, bagi kad. Nanti lepas haji kita bincang. Saya punya perniagaan saya barang-barang macam ni. Tak apa. Itu dia panggil manfaat duniawi di musim haji. Ada setengah jemaah haji ni saya jumpa, dia cerdik. Ada juga macam tu. Dia bawa kad dua. Satu kad dia bagi belum haji, satu kad lagi tak nak bagi belum haji. Rupanya dia tak pernah haji lagi, tapi dah tulis dah haji sekian. Bila kita minta kad, tak ada ustaz, tunggulah lepas haji baru nak bagi. Rupanya dia bagi belum haji salah, sebab dia tak pergi haji lagi. Lepas balik haji baru jadi haji, baru dia bagi kad dia tu. Haji dia cetak siap dah kad tu haji. Oh, kata cerdik sungguh dia ni. Oh, kata patutlah. Dia kata ustaz jangan cerita dengan orang. Saya cetak ni nak bagi lepas haji, tapi ustaz minta saya bagi awal, tapi tulis haji siap dah. Macam-macam ceritalah. Ada orang tak nak haji terus, tak nak bawa pergi haji, tak nak bawa kad. Ada orang yang cerdik pun ada juga. Macam-macam apa ni, gaya tersendiri orang panggil. Jadi alhamdulillah tamatlah kitab kita ni, kitab Fadailul Haji dan lainnya, kitab Fadailul Ramadan. Insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita dalam Kitabul Jihad.
kitab tentang jihad. Jihad ni kita akan sambung dalam perbincangan kita yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.